Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teacher Wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teacher Wana. Waalaikumsalam. Istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aftah alaina. Ana hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimi. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey, terima kasih Ilham. Okey, jadi kita mulakan dahulu dengan hadis kita minggu ini. Untuk hadis kita minggu ini, Alif. Alif, apa kita punya hadis minggu ini? Alif Iman? Apa hadis kita? The sweetness, delights Alif, of Alif. faith. Alif, apa Ilham cakap tadi? Dengar ke tak? Dengar. Amsha, apa kita punya hadis? Hadis minggu ini. Pasal iman. Pasal iman, apa dia? Sweetness of iman, sweetness of faith. Okay. Macam mana lupa ni, baru hari Selasa. Rabu. Kan salah pula. Okay, sweetness of iman. Okay, so apa yang ada dalam sweetness of iman? Sweetness of faith. Rania, can you explain? Boleh terang sedikit apa kemanisan iman yang kita, macam mana kita nak dapat kemanisan iman? Maksudnya kita sayang kita sayang Allah dulu baru kita sayang orang lain. Kita sayang Allah dan siapa selain pada Allah? Satu Allah lagi. dan Rasul. Okey, kita kena salam Allah dan sayang Rasul terlebih dahulu kan? Baru kita dapat manisan iman. Okey, lagi selain pada tu nak dapat iman macam mana lagi? Aisyah, fokus dalam kelas. Aisyah, satu lagi selain daripada kita nak dapat kemanisan iman, kita kena sayang Allah, sayang Rasul lagi. Kita kena sayang siapa lagi? Sayang Nabi. Nabi tadi dah bagi tahu. Prophet kita, sayang Nabi, sayang Rasul. Lagi satu. Sayang sesama kita. Sesama kita. Kita tu macam mana? Islam. Okay, sesama orang Islam. Sesama Muslim pun kita akan dapat kemanisan Islam juga. Kemanisan iman Islam pula. Okay. Baik. Terima kasih. Okay. Okay, sebelum kita mula topik kita untuk hari ini, kita ulang kaji sedikit yang semalam. Semalam kita belajar apa? Siapa masih ingat? Okay, Amsha. Pasal yang apa tu ada 3. 3.
Tiga apa? Tadi angkat tangan. Tengoklah balik buku nota awak tu. Kita bincang pasal apa? Apa Rauda? Sajak. Ya, kita ada bincang mengenai sajak. Betul? Okey, kita belajar mengenai sajak. Jadi semalam saya ada bagi tahu tahap kamu akan belajar 3 jenis puisi, betul? 3 jenis puisi Melayu. Yang pertama yang kita belajar semalam lah sajak. Yang kedua, apa lagi? Macam reka. Pantun. Pantun satu jenisnya. Lagi satu? Sajak, pantun, satu lagi. Rekaan. Ha? Rejaan. Start dengan huruf S juga. Okey Sofia, tak apa. Saya pun baru start Sofia. Okey, kita ada belajar sajak. Semalam kita belajar sajak lah. Pantun, awak belajar sudah darjah 3. Satu lagi yang kita akan belajar. S juga mulanya. So ingat? Syah? Apa? Syah? Syarakan. Apa tu? Lupa pula dia. Okey, jadi kita akan belajar 3 tu tapi nantilah. Okey. Kita belajar mengenai sajak semalam. Sajak semalam tentang apa? Saya masih ingat. Ibu, Tentang ibu, guru dengan guru, pahlawan. pahlawan. Siapa pahlawan tu? Askar. Askar. Okey. Jadi siapa ramai semalam tak ada masuk kelas teacher. Syamil tak ada masuk. Muiz pun tak ada. Muiz ke mana semalam? Muiz tak ada kan masuk kelas saya semalam? Pergi mana? Swab test lagi? Tak? Lupa? Macam mana teacher tahu dia kuarantin? Sebab dia cakap dengan teacher dia tu. Okey, baik. Jadi semalam kita dah ada kita ada belajar mengenai sajak. Jadi siapa yang tertinggal tengok semula video yang teacher record. Okey. Kita dah ada dalam VM dah pun, buka VM, tengok apa yang kita belajar dalam sajak dan apa yang perlu kamu buat. Okey, Syamil? Syamil pun tak masuk kelas teacher semalam. Betul? Buat apa Syamil semalam? Tidur ke? Tertidur? Okey, jadi tolong fokus untuk kelas kita hari ini. Hari ini baru ada 17 orang saja yang masuk. Kelas kamu ada berapa orang? 24. Okay. Baik, untuk hari ini kita akan belajar mengenai saya nak buat satu permainan sikit. Semua tengok dekat skrin. Okey. Okey. Saya akan beri beberapa huruf yang sudah yang tidak tersusun hurufnya. Jadi kamu perlu meneka apakah perkataan yang boleh terjadi daripada huruf yang tidak tersusun itu. Okey, faham? Okey. So, saya nak untuk menjawab soalan ini, saya akan kira 1 hingga 5. Kamu hanya perlu naikkan emoji angkat tangan saja. Jadi orang pertama yang naikkan emoji angkat tangan, orang itulah yang akan dibenarkan untuk menjawab saya punya soalan ni. Boleh faham? Okey, so tak payah angkat awal sangat Muiz ya. Sebab teacher tak kira orang yang awal sangat tu. Okey, lepas 5 saya kira tu baru awak angkat. Okey. Okey, jadi ini adalah huruf-hurufnya. Tak perlu salin ya. Cuba teka agaknya apa perkataan yang saya bagi ni. Okey, siapa boleh susun perkataan? Agak-agaknya apa perkataannya ni? Okey, baik. Dalam kiraan 5, ingat angkat emoji saja. Siapa yang tiba-tiba bercakap je, saya memang tak layan lah. Okey. Dalam kiraan 1, 2, 3, 4. Ni yang dah awal sangat tu saya tak kira 5. Okey. Orang pertama yang angkat ialah Muiz. Kalau Muiz salah, saya akan pergi pada orang yang seterusnya ya. Okey Muiz. Apa agak-agaknya? Tak. Dia? Tidak. Semula tak dengar.
Setai. Okey, setai jawapan Muiz. Kurang tepat. Saya bagi peluang kepada orang kedua, Faiz Arif. Dia antara orang kedua yang tercepat. Okey, apa dia? Saya agaknya Hmm. setai. Setai. Kurang tepat juga. Hampir-hampir kurang tepat. Okey, orang ketiga, Ilham Aufa. Setia. Setia, betul. Okay, yang pertama adalah setia. Apa pula setai tiba-tiba ni? Ada ke perkataan setai? Perkataan apa tadi? Selesai. Okey, baik. Itu yang pertama, setia. Mari cuba yang kedua. Yang kedua pula. Lower hand Muiz. Turunkan semua emoji kamu terlebih dahulu. Sebab saya tak bagi lagi. Okey. Senang juga ni. Okey, dalam kiraan 5, siapa boleh teka apakah perkataan yang kedua? Belum lagi Syamil, tak kira lagi dah naik dah ni. Turun dulu emoji. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Lajunya. Orang yang pertama, laju, terpantas kali ini ialah Muiz. Okey, Muiz. Jawapan kamu. Tak dengar? Tata. Okey. Kurang tepat. Minta maaf. Boleh cuba lagi nanti. Orang kedua, Ilham Aufa. Taat. Ya, taat. Kena laju sikit daripada Ilham Okey. Yang ketiga, jangan risau, ada lagi Lower hand semua, lower hand. Semua turun dahulu tangan kamu. Rauda Muiz. Yang ketiga ialah panjang yang ni. Allah, tekan pula. Okey. Dan ini susah sedikit tapi okeylah. Okey, dalam kiraan 5. Dalam kiraan 5, siapa yang berjaya meneka perkataan ini? 1, 2, 3, 4, 5. Syamil dahulu. Laju akhirnya Syamil. Okey, Syamil. Perkataan ni, apa perkataan ni sebenarnya? Muafakat. Muafakat. Pasti ke? Pasti. Tak nak tukar dah? Tak nak. Nak dah? Pasti. Pasti. Okeylah. Saja je mainan. Betul. Muafakat. Okey. Okey. Yang terakhir dah Okey, kita nak belajar pula. Okey, terakhir sekali ialah okey. Bersedia? Okey, turun emoji, semua dah turun? Okey, emoji dah. Okey, dalam kiraan pendek sikit kiraan 3 saja. Siapa dulu angkat tangan? Okey, 1, 2, 3. Laju. Okey, Raudah orang pertama. Okey, Raudah. Sayang. Sayang? Ya ke ni sayang? Pasti? Pasti. Okey. Betul. Sayang. Minta maaf yang lain tak sempat nak jawab. Okey.
Baik. Okay, saya ada satu saja lagi soalan untuk kamu semua. Baik, cuba lihat dekat sini. Setia, taat, muafakat. Lupa nak tulis. Muafakat. Sayang. Agak-agaknya empat ini kita panggil sebagai apa? Dia berkaitan dengan topik kita. Apa dia, Syamil? Taat tu apa? Taat tu apa? Taat tu maksudnya mengikuti perintah ataupun arahan orang lain. Allah suruh kita solat 5 waktu. Awak solat 5 waktu, jadi awak seorang yang taat. Sifat. Ni apa ni? Setia, taat, muafakat, sayang. Ada siapa-siapa tahu? Tak ada, saya bagi hint dekat sini. Siapa boleh teka? Akhir. Itu hint apanya teacher? Ini word lagi. Ni teka lah pula. Banyak ni saya tolong ni. Apa benda ni? Ni panjang apa benda tu? Okey. Agaknya apa topik kita nak belajar hari ni? Nilai mari. Nilai mari. Oh. Mari kemari. Kurang Nilai tepat. mari tu apa? Tak payah mari-mari. Muiz, duduk elok Muiz, jatuh. Nilai murid. Nilai murid nak buat apa? Nak nilai awak ni? Nilai tu apa? Nilai tu apa? Entah. Kalau awak padankan dua perkataan ni, awak tahulah apa dia. Nilai tu apa? Ada sesiapa nak cuba? Tak tahu juga lagi. Saya bantu. Saya tolong dekat sini. Maksudnya nilai tu dah betul lah tu. Nilai Nilai murni. Syamil cakap. teacher, nilai Murni. Nilai marwi. Okey, sekejap. Siapa yang cakap tadi Muiz mula-mula? Syamil. Syamil Dengar cakap apa? suara Syamil? Dengar tak? Nilai muari. Saya cakap nilai murni dulu. Okey. Jadi ini adalah nilai murni sebenarnya. Jadi hari ini kita akan belajar satu topik iaitu nilai murni. Okey. Jadi ini contoh beberapa nilai murni. Setia itu nilai murni, taat itu nilai murni, muafakat itu nilai murni, sayang itu adalah nilai murni. Apa Muafakat itu tu nilai apa? murni? Siapa tahu apa itu nilai murni? Muafakat tu apa? Tak tahu nilai murni tu apa. Tak tahu. Okey, Teacher beritahu. Ilham nak. Ilham Apa nak. dia, Ilham? Muafakat tu apa? Kejap lagi saya terang, okey? Kita kenal dulu apa itu nilai murni. Nilai murni adalah perbuatan ataupun peradaban manusia yang baik. Tingkah laku yang baik kita panggil sebagai nilai murni. Setia, awak setia dengan seseorang, jadi awak mempunyai nilai murni yang baik. Taat, ikut perintah. Muafakat, tadi Ilham tanya, muafakat bermaksud bekerja sama. Tahu bekerja sama? Tahu? Buat kerja bersama-sama. Sayang juga adalah salah satu nilai perbuatan manusia yang baik. Boleh faham? Okey, jadi hari ini kita nak berbincang mengenai nilai murni. Okey. Baik, boleh keluarkan buku pemahaman kamu. Sedia dengan buku pemahaman, tulis hari dan tarikh hari ini dan tajuk pembelajaran kita iaitu Nilai murni. nilai murni. Okey. Aisyah, mana buku Aisyah? Salin dalam buku sekarang. Yang tak buka kamera ni, pastikan buat. Sebab saya akan semak bila kembali ke sekolah nanti ya. Nanti banyak pula kerja awak nanti. Balik sekolah nak kena buat semua. Hari ni Rabu kan? Hari ni hari Rabu, tarikh 24 Februari. Nilai murni. 24 Februari dan kita punya tajuk nilai murni.
Zulfi ada soalan ke? Tajuk nilai murni. Ya, nilai murni. Nilai murni. Okay, kalau tak ada apa-apa, tak ada nak tanya soalan, tolong mute awak punya mic ya. Sebab saya ada penerangan pula selepas ini. Dah, teacher. Ya, okey. Baik, kita lihat. Hari ni kita nak belajar nilai murni. Okey, apa itu nilai murni? Tadi saya dah beri awak secara ringkas lah. Okey, maksud nilai murni. Tapi apa itu nilai murni secara tepatnya lebih jelas sedikit. Okey, jadi nilai murni ialah perlakuan yang baik, perlakuan manusia yang baik, peradaban dan tata susila manusia dalam hubungan sesama manusia, alam dan juga Tuhan. Okey, jadi boleh salin definisi nilai murni ini. Okey, jadi nilai murni adalah perlakuan yang baik terhadap manusia, alam, Tuhan, saya tertinggal sesuatu. Haiwan juga termasuk dalam perbuatan nilai murni. Okey, hubungan manusia, tolong tambah sikit dekat sini, haiwan, sesama manusia, manusia dengan haiwan. Saya tambah teks lah. Okay. Haiwan, alam dan Tuhan. Boleh nampak warna ni? Boleh. Ya. Okey, jadi kalau anda kata perbuatan awak dengan manusia, contohnya perbuatan apa? Perbuatan baik. Saya harap, saya rasa awak sendiri pun banyak melakukan nilai murni pada hari ini. Ada siapa-siapa nak cerita? Ada dia buat perbuatan baik pada hari ini? Ada tak siapa-siapa? Ibu bapa saya. Amsyah buat apa? Tolong mak ayah. Tolong mak awak. Pagi tadilah hari ni. Menolong ibu dan bapa. Jadi nilai murninya adalah tolong menolong. Itu Amsyah punya nilai murni. Ada lagi yang nak cerita apa perbuatan baik dia hari ni? Dia buat apa agaknya hari ni? Ada tak sesiapa yang bangun tidur pagi tadi dan dia terus kemas katil dia sendiri? Ada sesiapa? Tak ada? Mak juga buat kerja? Saya. Oh, Arik ada? Ya, okey. Kalau kamu buat... saya. Tapi cuma bukan terus lah. Okey. Tak kisahlah terus atau tidak. Janji awak kemas sendiri awak punya katil awak. Okey. Susun elok-elok. Okey. Jadi dekat situ pun ada nilai murni. Itu contohlah. Okey. Ilham mengemas katilnya sendiri. Jadi nilai murninya adalah berdikari. Awak buat sendiri. Bukan kari makan tu. Tahulah lapar. Saya pun lapar. Okey. Saya pun lapar kan tiba-tiba. Okey. Berdikari adalah membuat sesuatu perkara, satu pekerjaan dengan awak sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu berdikari. Okey. Siapa yang mandi pagi tadi? Tak kisahlah mandi hari ni lah. Mandi tak? Kalau mandi, maksudnya awak pun ada satu nilai murni iaitu menjaga kebersihan diri. Solat. Jadi awak seorang yang apa nilai murni solat? Tadi baru teacher bagi tahu. Awak ikut perintah Allah. Jadi nilai murninya ialah Solat. Dah, tu teacher. taat. Okey, jadi dah salin siap? Dah. Okey, jadi tolong salin nilai murni yang akan kita belajar hari ini. Yang pertama iaitu okey. Apa dia? Setia kawan. Tolong mute mic kalau anda kata tak ada soalan dah. Tolong. Okey, sebab dia mengganggu. Okey, setia kawan. Apa maksud setia kawan? Dia saling berkongsi bersama kawan-kawannya ataupun paling mudah kita kata setia, loyal. Okey, loyal dengan kawannya. Contohlah selama ni awak berkawan dengan awak ada seorang kawan. Okey, kawan awak sanggup berkongsi apa-apa saja dengan awak. Sebab dia contohlah dia seorang yang kaya. Okey.
Dia seorang yang kaya, dia selalu belanja orang-orang dalam kelas yang lain. Tiap-tiap hari belanja ni. Okay, sebab dia mampu. Belanja. Tiba-tiba suatu hari tak terduga, malang tidak berbau, keluarganya bankrupt. Contohlah. Jadi dia tak mampu nak kongsi dengan kawan-kawan dia dah. Seorang yang setia kawan, dia akan berkawan juga dengan kawan dia tu walaupun dia dah tidak mampu. Okay. Kalau seorang yang ada setia kawan, dia akan masih lagi berkawan dengan orang yang tak mampu tu. Tapi kalau orang yang tiada setia kawan, dia terus tinggalkan kawan dia tu. Tak naklah kawan, awak dah tak nak belanja dah. Okay? Awak tak mampu dah nak belanja. Jadi kita tak panggil orang yang tak sudi nak berkawan dengan orang yang dia dah biasa berkawan tu, kita tak panggil dia setia kawan. So ini contoh situasinya. Ali sentiasa berkongsi apa jua barang kepunyaannya bersama kawannya. Tak kisahlah apa pun barang yang Ali ada, dia sentiasa berkongsi dengan kawannya. Okay. Jadi kata kunci dekat sini ada kawan-kawan dia. Setia. Nak salin ke teacher? Ya, salin. Sebab ini adalah nota nilai murni. Teacher, saya dah salin. Pemahaman. nak kena salin ke? Kat bawah tu. Buku pemahaman salin ni. Situasi kena buat juga ke? Mesti. Kalau tak ada situasi awak tak faham. Aisyah dah salin belum? Setia kawan tu pun kena tulis. Ya, mesti. Semua ni tulis. Okay. Okay. Yes, Danny kena tulis. Okay, jadi boleh faham apa itu setia kawan? Awak setia dengan kawan awak. Okay, sentiasa berkawan dengan kawan awak tu, tak kisahlah apa yang terjadi, itu kita panggil sebagai setia kawan. Boleh? Jadi kita kena jadi seorang yang setia kawan. Okay, jangan nak memilih-milih kawan. Melainkan dia mengajak perkara yang tidak baik. Dah. Apalah. Okay, saya bagi lagi 1-2 minit sebab baru ada yang baru nak tulis betul. Boleh tak ulang slide pertama tadi? Slide pertama? Saya tak sempat lah tadi. Oh tak apa, saya ulang selepas ini boleh? Sebab kawan awak dah buat yang ni. Ataupun saya ambil gambar je. Boleh juga. Sekejap Okay, boleh dah. Cepat. Okey. Gambar. Sekejap ya. Tunggu kawan awak tangkap gambar sekejap. Dah? Amsyah? Kejap. Alif ke? Alif ke Amsyah? Dah? Alif. Oh Alif. Alif dah? Kejap. Alif boleh rujuk dalam VM. Nanti dia upload dalam VM. Dia nak tengok slide tadi. Dah Alif? Dah. Okay, so kita masuk yang ini Aduh. Kita sambung sebab Syamil baru start menulis, betul? Baru mula menulis. Aisyah pun, Aisyah dah habis dah? Dah. Ari? Amira Hana? Dah siap? Anik, Danish Anik? Nak ambil gambar. Dah siap dah teacher. Saya tanya Danish Anik. Anik. Alif. Izri Zulfi buat tak kerja saya ni? Saya tak sabar nak jumpa orang yang tak respon dengan saya ni. Anik, Zulfi. Siapa yang banyak tak respon dengan saya? Damia, Muaz, Khalif. Okey dah? Dah ya? Dah. Okey. Kita pergi kepada nilai murni yang kedua yang perlu kamu tahu. Banyak nilai murni ada banyak. Jadi saya hanya bagi sebahagian sahaja. Okey, nanti kita akan belajar lebih banyak lah. Okey, yang kedua adalah cepat bertindak. Apa itu nilai murni? Cepat bertindak. Dia pantas melakukan sesuatu jika berlaku perkara yang tidak diingini. Okey, maksud perkara yang tak diingini tu perkara yang tak patut berlaku lah. Contohnya, Amirul segera menelpon bomba apabila terlihat kebakaran di rumah jirannya.
Nampak je kebakaran dekat rumah jiran dia, Amirul terus telefon bomba. Tak perlu tunggu siapa-siapa. Dia ada telefon dekat tangan dia, dia terus telefon. Tekan 999, cakap dengan bomba ada kebakaran. Jadi jika kamu pantas bertindak, kita panggil awak cepat bertindak nilai murninya. Okey, boleh faham? Teacher. Ya. Ada soalan Amsyah? Teacher, saya tak siap yang tadi. Call 999 tapi kalau ambulans pun sama. Jadi macam mana nak bezakan 999 tu? Dia satu nombor telefon kalau tak siap saya. Kalau satu telefon nanti semua akan Ah. datang polis, ambulans. Bukan bomba. macam tu. Nanti dia akan sambungkan, dia tanya nak cakap dengan sambungkan siapa, dengan polis bomba ke, buat ambulans ke. Okey. Syamil tak siap lagi tadi? Okey, kejap lagi saya ulang balik. Boleh? Boleh Kejap lagi saya ulang semula balik Syamil. So salin yang ini dahulu, tinggalkan baris, beberapa baris untuk buat nilai murni yang kedua. Boleh? Okey. Saya bagi 2 minggu pula dah. 2 minit. Oh lama sangat 2 minggu. Tidur semuanya kejap lagi. 2 minit untuk salin. Okey, jadi kita kena pantaslah melakukan sesuatu ya. Kalau ada berlaku yang tidak diingini, segera cepat bertindak. Jadi itu salah satu nilai murni lah. Contoh dekat sekolah ada nampak kawan dibuli. Contohlah, kawan dibuli. Cepat, macam mana awak cepat bertindak? Bagi tahu Ustaz. Bagi tahu. Ataupun tolong. Ataupun tolong. Tahu tak masa kan kita dah sekolah kan, tapi still ada COVID kan. Kan kalau keluar kena pakai mask semua kan. Betul. Kalau pergi toilet boleh pergi. Tahu Akil dengan Nazir buat apa? Tak pakai mask lari-lari kat luar. Luar tu maksudnya luar dekat mana? Luar dekat Dewan. Oh, dia tak pakai mask. Dah teacher. Pakai tapi dia pakai macam ni je. Tak pakai macam tu. Tak elok, tak proper lah, tak sempurna. Okey. Dah teacher. Okey, bagus kalau dah siap. Okey, 1 minit lagi tinggal. Alif dah tangkap gambar dah? Alif kenapa background hitam macam tu Alif? Teacher. Kita kena pakai Dia sedang marah bila nak teacher. start Biarkan sekolah tu. dia marah. Sekejap, saya tak dengar. Ilham cakap apa? Kita kena pakai face mask ke bila nak pergi sekolah tu? Kalau ada lebih bagus. Face shield ke maksud awak? Face shield ke? Kalau ada bawa lebih bagus. Sebab sometimes saya fikir kita kami nak cakap macam ada satu ya. Pakai kalau anda kata memerlukan, awak bercakap dengan orang yang dekat. Tak, teacher saya tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Ke mana ya? Dan teacher. Juliana Yusof tu siapa ya? Tak tahu. Juliana Mak Yusof Zubair. Zubai. Awak tak boleh, baru masuk ke? Okey Zubai. Tak apa, salin dulu mana yang ada. Nanti saya ulang balik semula. Boleh Zubai? Okey, dah siap? Dah. Boleh faham nilai murni yang ini? Belum siap. Cepat Syamil. Cepat Syamil. Dah. Okey. Jadi boleh faham nilai murni yang ini? Yes sir. Yes. Okey. Nilai murni yang sebelum ni boleh faham? Boleh. Bagus. Tidak Okey. masalah. Okey, kamu kena tahu kenapa kamu kena dapat contoh situasi, sebab kita ada soalan nilai murni di mana dia beri awak contoh situasi, awak kena tulis nilai murninya. Dekat mana teacher? Alah teacher macam pelik je bila ada kebakaran lepas tu tiba-tiba kena tengok nilai murni. Memang macam tu, memang itu, tak pelik pun. Okey? Sampai awak UPSR, nak UPSR nanti itulah yang akan keluar. Sebab tu awak belajar. Dia beri awak contoh, awak kena beritahu nilai. Contohnya macam ni. Ali terjumpa dompet lalu menyerahkan dompet tersebut kepada polis. Jadi apa nilai murni perbuatan dia tu tadi? Cepat bertindak. Cepat bertindak ke tu?
Itu kurang tepat. Dia pulang balik dompet. Dia pergi jumpa. Dia jumpa dompet tu. Dia bagi pada orang yang sepatutnya. Jadi dia seorang yang seorang yang apa? Dia pulang balik. Nama tu teacher. Teacher siap. Tak, okey. So, Dia seorang Teacher, yang betul jujur ke? sebenarnya dekat situ. Nampak tak? Awak ingat cepat bertindak tapi sebenarnya nilai yang betul adalah jujur. Sebab tu kita kena tahu situasi. Okey, yang ketiga paling mudah nilai murni tolong menolong. Okey, macam mana tolong menolong? Teacher space saya dah nak habis. Gunalah space, baru. space, Okey. space. Tolong menolong, saling membantu jika berlaku kesusahan. Ada je kesusahan, awak bantu, kita boleh kata nilai awak tu adalah tolong menolong. Contohnya Pak Amir sentiasa menolong jirannya jika mereka memerlukan sesuatu. Ada kata kunci dekat sini, menolong. Nampak je kata kunci menolong, nilai murninya adalah tolong menolong. Itu mudah. Okey. Tengok dekat situasi, contoh situasi, ada dia punya kata kunci, dapatlah awak punya nilai murni tadi. Okay. Siapa lagi boleh bagi contoh orang yang nilai murni tolong menolong? Ada siapa nak kongsi contoh situasi? Dia sentiasa menolong kawannya sekolah. Biasa menolong kawannya? Biasa menolong kawannya di sekolah. Okey. Ataupun lebih tepat tolong menolong ni, awak tolong saya tolong awak, kan, betul? Raudah dan Ilham salin tolong menolong menyiapkan, membina, contohlah membina rumah itu. Membina rumah. Membina rumah, hebatnya. Mesti awak engineer ni. Bina rumah. Bina rumah tipu-tipu lah, bina rumah kecil. Saling menolong itu adalah tolong menolong. Saling maksud saling tu awak tolong dia, dia tolong awak. Bukannya dia seorang je tolong. Tu tolong menolong. Zubai dapat tak Zubai? Zubai baru masuk tadi. Syamil dapat? Boleh? Dah tulis sampai mana tu Syamil? Saya baru tulis yang saling. Okey, cepat. Okey. Zubai boleh dapat Rauda, okey. Dah siap teacher. Lagi satu ke kena tulis teacher? Ada beberapa, tak banyak. Tak banyak dah. Okey. Dah siap. Kita suruh tulis-tulis ni praktis untuk kita belajar karangan nanti masa dekat sekolah. Buka sekolah ni nak belajar karangan ya. Dah teacher. Penanda aras kita adalah Syamil. Okey. Teacher, ni ada berapa? Adalah beberapa, tak banyak. Taklah sampai 10. Saya pun tak terlupa berapa. Adalah beberapa. Syamil dah? Saya ikut Syamil dia. Syamil kata okey, saya okey. Saya baru masuk yang Pak Amil tu. Okey. Laju lagi tulis. Okey, jadi tolong menolong antara nilai murni yang paling mudah awak faham, betul? Kalau dapat situasi, insya-Allah boleh jawab ni antara yang orang boleh jawab lah. Sekolah kena bawa sejadah sendiri. Nanti kita bagi tahu. Bukan dah ada bagi tahu ke dalam memo? Ada bawa sejadah sendiri. Bawa. Sebab kita tak boleh kongsi langsung apa-apa barang ya. Start senang. La banyak sangat tu la-nya. Kita nak elak awak daripada penyakit tu sebenarnya. Boleh start sekolah, tak boleh je ke Zoom je. Macam mana? Tak boleh Zoom je ke, nak kena start. Kenapa tak nak pergi sekolah? Bosan. Teacher. Bosan. Kesianlah adik-adik awak yang darjah 1 tu dia langsung tak kenal macam mana suasana duduk dalam kelas. SOP. Okey Syamil dan siap? Boleh saya sambung? Boleh.
Okey, baik. Boleh. Kelas sedia untuk yang seterusnya, nilai murni bekerja sama. Tadi ada dah kita bincang bekerja sama. Macam mana nak tahu nilai murni tu bekerja sama? Dia melakukan sesuatu pekerjaan bersama-sama. Buat kerja sama-sama je kita boleh anggap nilai murninya bekerja sama. Contoh, Mak Ani seorang dan kawan-kawannya. Ada kawan dia dekat sini. Mencuci pinggan mangkuk bersama-sama. Jadi ada kata kunci dekat sini. Bersama-sama. Jadi nilainya bekerja sama. Allah, salah Allah. Boleh faham? Ya. Jadi ingat kata kuncinya. Kalau buat kerja sama-sama, nilai murninya memang begitu. Itu. Tulis ke teacher? Ya, tulislah. Boleh tulis sekarang. Okay. Alif dah siap kan, Alif? Dah? Belum. Okey. Siapa pula yang bertukang tu? Okay, jadi kalau nak cari nilai murni mudah sahaja. Kita tengok kata kunci daripada contoh tu. Dah kenal kata kunci, tahulah nilai murninya apa. Okay, jadi kena biasa. Teacher. Dah. Okay. Zarif, dah siap? Zarif Akif, dah siap? Okay. Okey. Baik, saya teruskan slide yang seterusnya. Syamil siap? Dah, okey. Ini tak silap saya slide yang terakhir. Betul tak? Betul. Okey. Yang terakhir adalah nilai murninya bertanggungjawab. Okey, macam mana kita kata seseorang itu bertanggungjawab? Dia melakukan amanah yang diberi. Okey. Kalau contohnya ketua kelas menulis nama pelajar yang bising semasa Cikgu Tini tiada di dalam kelas. Dia adalah seorang ketua kelas. Jadi ketua kelas ada tanggungjawab dia, betul tak? Jadi salah satu tanggungjawab dia kena tulis nama pelajar yang bising. Jadi ketua kelas ni dia melakukan kerja dia. Okey, jadi dia seorang yang bertanggungjawab. Jadi samalah juga macam kamu, tanggungjawab kamu sebagai murid di sekolah kena belajar, betul? Jadi kalau kamu seorang belajar dekat sekolah, dengar arahan cikgu semua benda, jadi kamu seorang yang bertanggungjawab lah.
boleh guna nilai murni. Bertanggungjawab. Okey, terutamanya yang ada banyak tanggungjawab adalah leader. Betul? Nanti balik sekolah nanti ada semula leader. Okey, leader kena jalankan tanggungjawab. Teacher, yang leader baru tahun lepas akan jadi leader lagi ya tahun ni. Tidak pasti, mesti ada pemilihan yang barulah. Okey, setiap tahun mesti ada pemilihan yang lain. Kalau kamu masih kekal tu, rezeki kamu lah. Kalau pasal game dengan kelab macam mana? Tidak pasti lagi, nanti akan diberitahu. Okay, kita balik sekolah dahulu. Susun elok-elok dahulu. Sediakan kita punya nak timba ilmu dulu. Okay, jadi bertanggungjawab ni ya, penting. Kalau cikgu tanggungjawab cikgu, kenalah mengajar. Itu tanggungjawab jugalah, nilai murni. Cikgu Wana mengajar kelas 4 Rauf bahasa Melayu setiap hari contoh. Jadi Cikgu Wana seorang yang bertanggungjawab lah sebab dia mengajar. Bukannya Cikgu Wana menari di pentas, tidak masuk kelas 4 Rauf. Tak, itu tak jadi tak bertanggungjawab dah. Duduk pula menari buat apa? Bukan saya tu, Cikgu Wana lain Dia tak menari kat pentas. Cikgu Tini. Dah. Okey. Belum. Baik, semua dah. Okey, kalau siapa yang dah siap tu boleh bersedia dengan buku teks kamu. Boleh buka buku teks kamu muka surat 14. Siapa yang dah siap salin, boleh buka buku teks kamu muka surat 14, baca petikan yang ada dalam muka surat 14. Buku biru tu letak tepi dahulu sebab kita masih menggunakan buku biru tu sebagai rujukan sekejap lagi. Jadi siapa yang dah siap lah. Siapa yang Teacher, tak siap page boleh berapa taruh. buku teks? Muka surat 14. Yes, sir. I'm not sure. Okey dah? Dah siap salin yang ini? Boleh teacher tutup? Ada lagi yang tak siap salin? Semua dah Okey, kalau dah, saya tutup slide ni. Saya kongsikan digital ini. Okey, e-book. Okey, baik. Jadi saya beri masa untuk kamu baca petikan dalam muka surat 14 ini terlebih dahulu. Dah faham baru kita bincang sama-sama. Aisyah, buku teks mana? Tak ambil lagi? Tolong tengok buku teacher ni. Baca. Yang saya tunjuk ni. Okay, sebab ini adalah mari membaca. Jadi kita akan membacalah. Teacher. Mana je? 14. Muka surat 14. Yang ni. Baca yang ni. Awak tak ada buku teks kan Aisyah? Tengok yang ni. Baca yang tu. Tak nampak lah kecil. Tak nampak, saya besarkan sedikit. Boleh nampak? Boleh nampak Aisyah? Oh, nampak tak kan? Oh, Okay. nampak Ya. tak kan? Dekat mana je? Marilah kata. Ni, daripada sinilah mari membaca ni sampai habis. Dalam tu ada chat. Mari. Tengok. Hadir sedang membaca buku cerita Baca sendiri, kanak-kanak. baca sendiri. Baca sendiri. Ha? Baca sendiri je. Baca. Faham kan? Tengok. Oh, okey. Baca. Tu je. Ya Amsyah, ada soalan? Cuba nak ambil pandang. Buku teks ni ada yang warna merah. Abang tadi emoji apa senyum. Semula saya tak jelas.
Kak ni ada tulisan warna merah. Tulisan Kat warna mana? merah. Dekat cerita ni lah. Bawah ni lah ni, bawah ni. Yang merah ni. Kenapanya? Kenapa dengan warna merah tu? Kenapa ada warna merah? Lepas tu kenapa dekat sebelah tu ada emoji senyum? Yang tu kita Oh kena ni, bagi tahu. yang ni. Yang tu kita kena tulis. Yang tu awak kena bagi jawapan. Maksudnya macam tu. Apa? Ni warna merah ni ke awak cakap ni? Dia minta awak, tengok baca dekat bawah tu ada aktiviti. Dia suruh awak buat apa. Baca arahan bawah tu. Apa yang perlu kamu buat. Okay, boleh? Nanti kita bincang, okay Amsyah? Jangan risau. Okay, dah habis membaca? Belum? Okay, kita baca sama-sama dekat sini. Dah. Okay, bagus. Saya ulang lagi sekali supaya tak tertinggal. Okay. Jadi ini adalah mari membaca. Hadif sedang membaca buku cerita kanak-kanak tentang masyarakat rama-rama yang bijak. Dia berceritakan buku cerita tu tentang masyarakat rama-rama yang bijak. Okay, jadi Hadif membaca melalui e-buku di zon kanak-kanak. Okay, jadi dia guna tab lah buka e-buku tu. Okay, jadi ceritanya bermula dengan jom kita mencari sarapan di ladang sana. Ajak rerama biru kepada rakan-rakannya. Rerama adalah rama-rama. Rama-rama biru ni cakap, jom kita cari sarapan. Jadi baiklah, kami juga sudah lapar. Lagipun petang semalam hujan turun dengan lebatnya. Okay, dia kata hujan turun petang semalam. Jadi kami tidak dapat mencari manisan daripada bunga-bunga di sana. Dekat pokok bunga ni ada manisan. Tapi disebabkan petang semalam hujan turun, jadi mereka, masyarakat rama-rama ni tidak dapat keluar untuk mencari manisan. Makanan lah. Okay, kata rama-rama kuning. Jadi mereka pun terus terbang bersama-sama menuju ke ladang bunga di kaki gunung. Okay, apabila sampai di sana keadaan sudah berubah. Jadi apa yang berubah? Bunga-bunga di sini semakin sedikit. Dia sampai bunga-bunga dah tak ada. Tak banyak. Okey, dekat gambar kedua ni dah tak ada. Tak banyak lah maksudnya. Okey, kata rerama biru. Tidak mengapa. Selepas menghisap madu, kita boleh menolong bunga-bunga ini menyebarkan debunganya. Jadi, di kawasan sekitar ladang, kata rerama merah. Jadi, rama-rama merah kata tak apa. Walaupun tak ada bunga, kita akan tolong bunga ni nanti untuk kembang banyak lagi. Untuk tumbuh lebih banyak. Dengan sebarkan debunganya, dengan sebarkan polen yang ada dekat bunga tu. Okey. Jadi dia kata baik, mari kita mulakan bersama-sama ajak rerama biru. Jadi mereka pun terus sibuk terbang ke merata-rata tempat di kawasan ladang tersebut. Jadi beberapa minggu kemudian, ladang tu pun menjadi cantik dan berwarna-warni dengan pelbagai bunga dan manisan mereka pun bertambah. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, jadi apa aktiviti kita hari ni? Jadi membaca dan menerangkan kandungan cerita. Awak dah baca. Kenapa rumah boleh Terangkan nak pergi simpan. untuk kamu. Rumah tu. Okey, Rumah kemudian Solat pun. kamu nyatakan nilai murni berdasarkan ayat yang dicetak berwarna. Tadi Amsyah ada tanya, cikgu ni kenapa ada warna merah? Merah ni adalah contoh situasi, jadi kamu kena beri nilai murni pada muka yang senyum ni. Tu Amboi. Kejap. faham? Boleh dengar? Boleh terima arahan saya? Boleh? Okey, jadi kita akan bincang sama-sama, jangan risau. Dah, Okey. ya ikan dia. Dah, tak ya. Ada siapa yang bercakap tu ke? Tanya soalan ke tu? Ni abang guna panas sekali, betul-betul tepat. Siapa yang bercakap tu ya? Saya sedang mencari. Ada siapa-siapa tahu? Muaz. Tak takut. Muaz. Tolong mute, okey? Kita nak bincang jawapan sekarang. Okey, jadi saya nak awak tulis nanti dekat situ. Okey, yang pertama dia dah beri pada awak. Jom kita mencari sarapan di ladang sana. Ajak rerama biru kepada rakan-rakannya. Rerama biru ni ajak kawan-kawannya. Jadi, tadi Setia kawan. dia ajak kawan-kawan dia, kita akan kata sebagai nilai murninya setia kawan. Okey, so satu contoh dah diberi kepada kamu. Jadi kita tengok yang kedua. Mereka pun terus terbang bersama-sama menuju. Ni dah ada jawapan dia. Jawapan dah ada kat sini. Setia kawan. Dalam buku teks awak. Tengok dalam buku teks awak. Okey, kita nak bincang ayat yang kedua ni. Mereka terus terbang bersama-sama menuju ke ladang bunga di kaki gunung.
Dia tahu je bunga dah tak ada, mereka terus terbang. Jadi apa nilai murni dekat sini? Siapa tahu? Dari yang saya bagi dekat awak tadi tu, awak boleh rujuk buku awak agak-agak apa nilai murni yang sesuai berdasarkan buku pemahaman yang awak tulis tadi. Okay, kita dah tahu cerita dia. Bunga dekat ladang tu tak ada, jadi mereka terus terbang ke sana nak sebarkan bunga. Jadi apa nilai murni yang sesuai dekat situ? Bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Kurang tepat. Kata kunci dekat sini terus terbang. Dia tahu dia terus terbang. Cepat bertindak. Bagus. Kata kunci dah ada. Terus terbang. Jadi maksudnya dia seorang yang cepat bertindak. Terima kasih Raudah juga kongsi jawapan tapi kurang tepat sedikit sebab kita ada kata kunci terus terbang. Jadi tulis dekat sini kelas dalam buku teks awak tu, tulis nilai murninya ialah cepat bertindak. Okey, sebab dia ada perkataan terus terbang. Jadi kita tahu. Dia terus buat kerja. Dah teacher. Dah. Okay, ini cepat bertindak. Pastikan semua tulis dekat buku teks ya. Carilah mana-mana ruang dekat buku teks awak tu untuk tulis jawapan. Okay, mari kita lihat yang kedua. Kita boleh menolong bunga-bunga ini menyebarkan debunganya. Ini senang. Apa nilai murninya? Tolong menolong. Kenapa tolong menolong? Apa kata kunci dalam ayat tu? Menolong. Bagus. Menolong kata kuncinya. Jadi nilai murni di sini ialah tolong menolong. Okey. Dapat? Danny dapat? Okey. Zubai dapat? Okey, saya nak orang lain pula cuba selain pada Amsyar sebab Amsyar nampak macam dah faham dah tu. Saya nak orang lain pula cuba. Boleh Amsyar? Okey. Okey, mari kita mulakan bersama-sama. Ajak Rerama Biru. Dia ajak kawan-kawan dia lain buat sama-sama. Jadi apa nilai murni dekat situ? Yang sesuai. Apa dia Muiz? Bekerjasama. Kenapa bekerjasama? Apa kata kunci yang ada dalam ayat ni yang mengatakan dia adalah bekerjasama? Bersama-sama. Sangat bagus. Ada perkataan Bersama-sama. bersama-sama. Kenal pun. Amirah Hana betul berkongsi jawapan dengan saya. Okey, jadi dekat sini bekerja sama sebab dia ajak buat kerja sama-sama. Okey. Okey, tulis kat sini ya. Jangan lupa bekerja sama. Dan akhir sekali. Dekat situ. Mereka pun sibuk terbang ke merata-rata tempat di kawasan ladang tersebut. Jawab. Kenapa bertanggungjawab? Sebab diorang nak tolong bunga-bunga tu. Bagus. Sebab dekat sini apa kata kunci dalam ni yang menunjukkan dia nampak macam sangat bertanggungjawabnya? Mama. Saya buat Merata-rata. Apa? Merata-rata tempat. Betul. Okey, daripada ayat sibuk terbang ke merata-rata. Kalaulah rama-rama tu tidak bertanggungjawab, dia tak pergi pun. Dia duduk diam je dekat situ. Dia tak bantu pun menyebarkan debunga. Okey. Jadi dia sibuk terbang ke merata-rata adalah kata kunci. Boleh tulis di sini nilai murninya bertanggungjawab. Okey. Pastikan tulis dalam buku teks ya. Melainkan buku teks awak tu pinjam daripada sekolah. Janganlah conteng. Dalam buku teks Tulis sendiri. apa kunci tadi? Ni akhir sekali nilai murninya apa? Dalam buku dah ada dah saya tunjuk. Apa dia kelas? Tolong bantu sikit Syamil. Syamil tertinggal pula. yang last bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Okey. Jadi macam ni lah contoh soalan yang akan keluar kepada kamu, untuk kamu kalau soalan nilai murni. Dia beri, sama ada dia boldkan pada awak, dia akan tebalkan ayat ni dan dia suruh awak beri nilai murninya. Ini adalah contoh macam mana soalan nilai murni boleh keluar. Boleh faham? Teacher, Okey. Ya. kekal lagi satu soalan tu. Saya membaca kisah yang kat bawah tu. Oh, bawah ni. Boleh juga. Ada siapa-siapa nak cerita? Saya membaca kisah apa? Ada yang nak tolong? Masyarakat ramai-ramai yang baik.
Masyarakat yang rama-rama bijak, yang bijak. bijak. Itulah dia jawapan dia. Pandai pun. Semua boleh jawab sebenarnya. Okey, jadi tercapai tak kita punya objektif hari ni? Ya, sebab awak dah membaca, awak dah terang dan awak dah nyatakan nilai murni. Boleh faham? Okey kan? Okey. Jadi ada siapa-siapa boleh bagi tahu saya apa nilai murni yang dia dah belajar hari ni? Seorang. Teacher nilai murni yang teacher tulis tadi tu kan saya belum siap. Yelah, betul lah tu. Okey, Amsyah, apa nilai murni yang belajar hari ni, Amsyah? Setia kawan. Setia kawan. Selain pada setia kawan, Syamil, apa nilai murni yang awak belajar? Syamil, nilai murni yang kita belajar hari ni. Saya menunggu jawapan ni. Muiz, apa dia nilai murni hari ni? Cepat bertindak. Cepat bertindak. Okey, dah. Khalif Uzai, satu nilai murni yang kita belajar hari ni, Khalif. Tolong menolong. Tolong menolong. Danny, satu nilai murni yang kita belajar hari ni, Danny. Bekerjasama. Kerjasama. Ada lagi tak nilai murni yang awak rasa awak tahu tapi kita tak belajar? Banyak sangat. Apa lagi perbuatan baik yang kita buat sebenarnya? Itu adalah nilai murni. Kalau awak gosok gigi pagi-pagi, apa nilai murninya? Menjaga kesihatan diri. Banyak lagi ya. Nanti saya akan beri lebih banyak latihan mengenai nilai murni. Saya nak ambil attendance sikit. Sebelum kita ni, Amsyah ada, Amirah Hana ada. Anur Vizara tak ada kan? Ada siapa-siapa jumpa Anur Vizara dalam kelas kita tadi? Ada? Ada. Kan? Ada? Ada. Tak ada kan? Saya tak ada nampak Anur pun. Nope. Danny Izhafi ada. Eldamia ada tak Eldamia? Takut saya yang tak perasan. Saya tak nampak. Ada tak Eldamia tadi? Ada? Ada. Okey. Saya tak perasan lah maksudnya. Eldamia ada. Cuma takut tak lama Ilham Aufa, Izri Zulfi, Khalif Uzan, Muaz Najmi ada. Aisyah, Alif Iman, Akib. Akib ada tak? Akib tak ada kan? Betul tak? Ada siapa-siapa jumpa Akib? Akib ada? Tak ada kan? Akib tak ada. Anik ada. Apa ni? Dia siapa Juliana Yusof? Amsyah ni Zubai. Faiz Arik ada, Muiz, Ada nama Zubai, Zarif Akif, Damia Batrisha, Rania, Rauda, Haura. Tak ada. Okay, Sofia, Syamil, Zeti. Okay, so ada 2 orang sajalah yang tak ada. Okay, ada apa-apa soalan sebelum kita habiskan kelas kita? Tak ada. Tak ada. Okay, kalau tak ada, Alhamdulillah boleh faham ya. Boleh. Ingat nilai murni tu. Okay, nanti kita akan tambah lebih banyak bila dalam kelas bahasa Melayu nantilah. Okey, baik. Saya rasa cukup setakat ini saja kelas kita pada petang ini. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim.